Assalamualaikum guys. Welcome back to Zaf Channel. Dalam malam Anchor, aku nak berkongsikan dengan korang satu kisah seram yang aku baru dapat daripada follower aku. Bagi aku kisah malam ni terbaik gak kira seram gak So sebelum korang enjoy segala kisah seram yang aku sediakan dalam malam Anchor, apa kata korang tunjukkan sokongan korang dengan tekan button subscribe dekat bawah ni, and juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru korang akan di notify ataupun korang akan tahu lah, senang cerita. And kalau korang sudi, follow lah sekali social media aku, sebab kat situ pun aku ada update kalau ada video-video baru yang aku akan upload dekat channel ni. So tanpa lengah masa, aku nak korang baca ayat pelindung supaya setiap kali aku cerita kisah seram, aku tak nak ada sebarang gangguan ataupun benda yang kita tak nak lah terjadi. Okay, let's go guys. Kisah seram malam ni aku nak cerita dengan korang. Sebelum tu aku nak tanya korang, ada tak antara korang yang memang suka gila setiap hari nak juga tengok cerita seram? Tak kisahlah cerita seram ke, dengar kisah seram ke, kan? Dia dah jadi macam satu hobi dah. Tetapi hobi ni boleh memakan diri kalau korang tak berjaga-jaga lah. Kalau korang tak sop sangat kan, suka setiap hari, kalau tak seram tak sah. Macam orang makan sambal, tak ada sambal tak syok lah. So dia macam main api sikit lah. Itulah yang berlaku kepada Masha, salah seorang daripada follower aku yang terkena gangguan sebabkan dia terlalu suka sangat tengok cerita hantu ataupun dengar kisah seram. Kejadian yang berlaku ni terjadi dekat diri Masha ni sendiri, dan dia adalah pengantin baru. Aku boleh cakapkan tahniah sebab baru kahwin. Walau weh, baru kahwin banyak benda seram selain cerita hantu. Tetapi apa yang jadi kat Masha ni adalah satu gangguan yang boleh dikatakan agak scary ke ataupun agak teruk. Sebabkan bila pasangan baru kahwin ni, biasalah kenalah si suami ni kerja kuat sikit sebab nak menanggung kehidupan keluarga. Nak dijadikan cerita, laki si Masha ni bekerja sebagai pengawal keselamatan. Jadi bila kita bercakap pasal pengawal keselamatan, kebiasaannya diorang kerja tak tentu masa, ataupun kadang-kadang kerja tu lama pun ada, yang balik kejap pergi balik, balik kejap pergi balik. Biasalah security guard kan. Tetapi laki si Masha ni dapat kerja pada waktu malam. Kira laki dia berselang-seli jadual dia, seminggu siang, seminggu malam. Macam tu lah. Okay? Masha ni pula jenis suka tengok cerita-cerita seram. Dia macam feel, dia takut. Tetapi aku rasa majoriti orang macam tu. Dia takut nak tengok cerita seram, tapi dia still nak tengok. Walaupun kadang-kadang kita pun menyampah dengan orang macam ni. Tapi itulah yang terjadi pada satu malam. Pada malam kejadian, seperti yang Masha ceritakan kepada aku, malam tu suami dia terpaksa bekerja night shift. Jadi kebiasaannya suami dia akan mulakan kerja pada pukul 10 malam. So sebelum suami dia kerja, selalunya diorang akan dinner sekali lah dekat rumah tu. And Masha ni duduk rumah flat, biasalah baru kahwin, menyewa di salah satu rumah flat dekat area Selangor ni. Dan rumah dia mempunyai 3 bilik. Jadi 2 bilik ni adalah kegunaan untuk anak diorang. Bila dah dapat anak nanti lah, bila dah dapat anak senang cerita kan. So kita tak nak cerita bab tu. Okay, malam tu Masha cakap kebiasaannya dia akan menonton TV sorang-sorang lah. Bila suami dia dah pergi kerja, dia akan pasang TV Netflix. Kan Netflix ada cerita-cerita seram kan. So Masha ni dia memang minat feel adrenaline tu orang cakap. Jadi pada malam tu, selepas sahaja suami dia bergerak untuk memulakan tugas, Masha pun on Netflix. Pelepuk, bunyi TV dia. Lepas tu dia pun syok lah tengok TV dekat ruang tamu, sambil meratah ayam goreng yang tak habis time dinner dengan laki dia tadi. Sambil meratah
layan cerita Netflix. Sedang syok dia layan, tiba-tiba guys, dia pun rasa ngantuk. Malam tu dia cakap dia ngantuk awal sikit. Selalunya maybe cerita yang dia tengok tu boring lah, aku boleh agak kot. So Masha ni cakap malam tu tengah tengok TV, beberapa kali dia dah agak tertidur dah. Lepas tu dia pun decide okey lah, kemas, tutup TV untuk masuk tidur lah awal. Sebab laki dia akan balik pukul 7 pagi esoknya. Selesai saja dia mengemas area TV tu, dia dah hantar makanan dia ke dapur, cuci pinggan apa semua, dia pun decide untuk masuk ke bilik tidur utama. Jadi bila dia tengah baring, dia cakap selalunya dia akan capai phone. Macam kebiasaan kita, kita tak boleh terus tidur macam tu, tak ada. Aku rasa setengah orang boleh, tetapi Masha ni dia cakap dia akan buka social media, Facebook ke Instagram, check, berbalas komen, tengok apa yang menarik. Sedang dia tengah syok scroll Instagram, scroll Instagram, tiba-tiba telinga dia tertarik dekat bunyi di ruang tamu. Sebab apa yang Masha dengar adalah bunyi TV. Yes, Masha cakap bila dia dengar bunyi TV dekat depan, dia jadi pelik. Tetapi Masha cakap dia tak rasa apa-apa sebab dia fikir maybe aku terlupa tutup TV. Jadi bila dia decide untuk keluar, untuk check sama ada TV masih terbuka ataupun tutup, dia pergi tengok dan ternyata bunyi yang dia dengar tu adalah daripada TV. TV dia ter-on, dan TV tu ter-on dekat cerita yang dia tengah tengok tak habis tu, cerita seram yang dia tengok tu. Jadi dia pun macam okay, maybe lepas aku basuh pinggan tadi aku terus masuk bilik, aku terlupa nak tutup TV. Dia pun ambil controller, dia pun pelepup tutup TV, dan dia pun masuk balik, baring dekat atas katil dia. Bila dia dah baring balik dekat atas katil dia, dia sambung scroll Instagram, scroll Facebook, tapi tanpa dia sedar yang dia terlelap. Jadi bila dia terlelap dalam pukul 3:30 pagi, tiba-tiba dia terjaga sebabkan ada seseorang buka pintu bilik tidur. Dalam mamai-mamai tu, dia buka sebelah mata, dia nak tengok, dia nampak satu bayang-bayang hitam yang tinggi dan mata dia bulat merenung tepat ke arah si Masha yang tengah baring atas katil. Jadi dalam tengah mamai tu, Masha pun cakap, Abang dah balik? Sebabkan dia ingat laki dia yang buka pintu. Tiba-tiba bila dia tengok je jam, baru pukul 3:30 pagi, dia pun paling ke arah pintu depan, ke arah pintu bilik dia, and pintu bilik dia memang terbuka separuh, tetapi dia tak nampak pun kelibat laki dia. Jadi dalam keadaan takut, dia fikir 3:30 pagi, siapa yang aku nampak dekat bilik aku yang tengah tengok aku tidur tadi. Dia pun memberanikan diri dia, slow-slow dia berjalan ke arah pintu bilik. Dia buka and dia tengok ke arah ruang tamu depan, and lampu semua gelap. So bermaksud laki dia tak balik lagi. Plus pukul 3:30 kan, laki dia sepatutnya balik pukul 7. Jadi dia dah takut, dia pun cepat-cepat tutup dan dia lock pintu bilik dia, and dia terus baring atas katil, baca Fatihah and selimut. Sedang dia dalam ketakutan sebab nervous tu, dia tak nak call laki dia sebab dia tak nak merisaukan laki dia. Masha dia jenis, dia cakap kat aku dia tak suka buat laki dia risau sebab kesian lah kan, nanti laki dia terpaksa rushing balik apa semua. Jadi dia memberanikan diri, dia pun selimut, baca Fatihah, and dia fikir nak sambung tidur lah. Tapi dalam 15 minit macam tu, dia dengar dekat area ruang tamu, dekat meja makan, bunyi kursi kayu. Sebab meja makan dia ada 4 kursi, tak, bunyi yang macam tak kau alih-alih kursi, macam riuh gila kat depan. Masha pun senyap,
Dia fikir Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dia memang hampir nak call laki dia, tetapi dia kuatkan lagi, dia gagahkan diri dia. Dia baca surah apa yang dia tahu. Dalam 10 minit bunyi kursi tu pun kembali senyap balik. Jadi Masya cuba tenangkan diri. Dia pun memberanikan diri dia untuk cek apa yang dah terjadi dekat depan. Dia pun decide untuk buka balik dan jenguk ke arah ruang tamu yang gelap tu. Jadi bila dia jenguk untuk kali yang kedua, sama juga, dia tak nampak pun ada kelibat orang ke, sebab dia takut maybe ada orang pecah masuk rumah. Tapi dia tak nampak satu kelibat pun dekat depan. And bunyi pun tak ada, senyap je. Dia pun tutup pintu bilik, sambung tidur. So kegigihan seorang isteri yang tak nak mengganggu suami yang tengah mencari rezeki, dia kuatkan hati dia walaupun dia tengah takut ni. Masya cakap malam tu dia teramat takut sebab ini adalah gangguan yang pertama seumur hidup dia. Sejak dia bujang dia tak pernah nampak, tak pernah kena ganggu. Dia cakap kalau ada pun benda tu dia bukan jenis orang yang percaya. Sebab tu dia jenis suka tengok cerita seram. Dia bukan jenis orang yang cepat terus percaya hantu. Dia sambung tidur. Pukul 7 pagi suami dia balik, kejutkan dia. Tetapi guys, suami kejut dia, and suami dia cakap, Yang abang dah balik ni. And Masya dalam keadaan mamai, abang, sorry bang, tertidur. Cakap, tak apa. Suami dia cakap, Yang, ayang kemas rumah ke semalam? Lepas tu Masya yang dalam keadaan mamai ni, dia cakap, tak, kenapa bang? Sayang memang tak ada kemas rumah malam tadi lepas abang pergi kerja. Masya cakap, tak ada. Kenapa bang? Masya tengok TV, tapi semalam Masya tidur awal sebab Masya ngantuk. Kenapa bang? And suami dia cakap, ikut abang kejap yang. Masya yang dalam keadaan mamai tu pun ikut laki dia ke arah ruang tamu. Bila Masya keluar bilik je, Masya cakap perkataan pertama yang keluar daripada mulut dia, Allahu Akbar. Dan sebab apa Masya cakap Allahu Akbar? Sebabkan Masya nampak keempat kerusi meja makan diorang berada tersusun dekat atas meja makan. Dan Masya terus teringat yang dia dengar bunyi kerusi dan meja macam ada orang alih-alih. Jadi Masya pun terus decide untuk ceritakan dekat laki dia apa yang berlaku semalam, apa yang dia alami. Dan laki dia pun decide untuk panggil ustaz bersihkan rumah diorang. Ini kerana Masya cakap sewaktu diorang baru kahwin, diorang berpindah masuk ke rumah flat diorang ni. Rumah ni dah tak berpenghuni selama 5 tahun guys. Jadi bila rumah lama dan Masya ni masuk, dia tak buat pembersihan rumah ataupun baca doa selamat ke apa, maybe sebab rumah tu dah lama terbiar, dah ada penghuni lain yang dah tinggal dekat rumah Masya ni. Dan disebabkan Masya ni suka tengok cerita-cerita seram, macam yang aku cakap tadi, bila kita tengok cerita seram, kita kena tahu makhluk gaib ni pun suka tengok diri dia orang sendiri. Dia macam cermin. Dia pun macam, dia tengok cerita aku lah. Dia macam tu. Sebab tu aku cakap, jangan taksub. Apa-apa pun aku just nak cakap terima kasih kepada Masya sebab berkongsi dalam Zaf Channel cerita ataupun pengalaman Masya sendiri yang bagi aku seram juga. Dan aku respect gila sebab Masya ni adalah seorang isteri yang gigih. Walaupun dia dalam keadaan takut malam tu, tetapi sebab tak nak merisaukan suami dia, dia tak call, tapi dia memberanikan diri dia. So guys, aku harap korang terhibur. Ingat pesan aku, jangan taksub, anggaplah cerita ni sekadar hiburan. Kita pun tak tahu kisah ni betul ke tak, tetapi kita bolehlah mengambil pengajaran di atas pengalaman yang berlaku dekat diri Masya sendiri. Jadi kalau korang suka cerita pada malam ni ataupun cerita kisah-kisah seram yang aku dah cerita sebelum ni, tolong tekan button subscribe. And di mana orang yang tengok dekat TikTok, pergi dekat link aku, tekan je link yang ada dekat bio tu, akan terus bawa ke YouTube channel aku. And 3 saat je guys. Tolong support aku dengan tekan button subscribe. And insyaAllah aku akan teruskan kongsi
pengalaman seram korang semua dalam Malam Anchor. Kita jumpa lagi. Bye bye. Stay safe, stay healthy guys. Peace.